Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya bawa teman-teman, sahabat-sahabat semua, subscriber semua ataupun mereka yang baru view di bawah tajuk bab solat. Sebelum ini saya telah viralkan video berhubung dengan lafaz azan menurut hukum tajwid, iaitu apakah yang hendak kita baca untuk menjawab lafaz-lafaz azan tersebut, setiap lafaz azan yang dilaungkan oleh muazzin. Kemudian apakah doa yang kita perlu baca selepas mendengar azan, habis azan, apakah doa yang perlu baca. Dan saya juga telah memberikan video berhubung dengan iqamah. Apakah bacaan-bacaan yang kita perlu jawab apabila mendengar iqamah, dan apakah doa yang perlu kita baca selepas iqamah. Tapi hari ini saya membawa kita bermula dengan bab solat dengan mengetahui syarat orang itu boleh mendirikan solat, dan juga syarat orang itu diwajibkan solat. Solat ini wajib bagi orang Islam. Dan kemudian kita pastikan rukun-rukun solat yang perlu kita kerjakan, iaitu yang wajib kita kerjakan. Jika kita tidak memenuhi rukun tersebut, bermakna kita solat kita tidak sah. Tujuan saya ialah untuk sahabat-sahabat dan teman-teman semua memeriksa semua rukun qauli, iaitu rukun yang kita baca di dalam solat mestilah betul. Termasuk yang sunat juga. Apabila kita membaca yang sunat, walaupun dia sunat, tapi kita kena baca dia dengan betul, bertajwid. Dan kita, paling penting, kita faham erti apa yang kita baca. Jadi, kita pergi kepada permulaan, iaitu mengetahui syarat-syarat untuk mendirikan solat, dan kemudian rukun yang terdapat apabila kita mendirikan solat yang perlu kita patuhi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain. Semoga mereka semua juga dengan kita dapat mungkin dicurahkan rahmah oleh Allah SWT serta keberkatannya. Dan para malaikat berdoa bagi orang yang mengajar ilmu, belajar ilmu dan share ilmu. InsyaAllah. Kita mula dengan iaitu syarat solat. Pertama, orang itu mestilah Islam. Kedua, baligh. Baligh ni kalau mengikut umur kita, itu ikut mazhab Syafi'i ialah 15 tahun paling lewat. Dan kalau bawah 15 tahun, iaitu mereka yang telah keluar mani bagi lelaki dan perempuan, dan mestilah dia berakal. Baik, keluar mani ini sama ada sengaja atau tidak sengaja, baik lelaki maupun perempuan. Kemudian perempuan yang mengenalkan dia sudah balik ialah walaupun tidak keluar mani, ialah haid, iaitu darah haid. Bila datang haid, mana dia sudah balik, dianggap sudah balik, walaupun umurnya 10 tahun, belum 15 ataupun 11 tahun. Dan dalam bahagian kedua ini, balik dan berakal, makna boleh membezakan yang buruk dan yang baik, berakal. Bukan gila, bukan pitam atau pengsan ataupun mabuk. Itu maksudnya. Iaitu orang yang berakal, dia tidak pengsan, dia tidak pitam dan dia tidak mabuk. Dan dia bukan, dia sudah boleh membezakan yang buruk dan yang baik. Tapi syarat mesti dia balik juga. Baik. Yang ketiga, dia mesti suci daripada hadas. Hadas ini ada hadas kecil dan hadas besar. Iaitu kalau kita belajar bab hadas, maka kita tahu apakah hadas kecil dan apakah hadas besar. Baik. Kemudian yang keempat, dia perlu suci dari najis. Apa yang perlu suci dari najis? Anggota badannya, anggota tubuh badannya, pakaiannya, dan juga tempat dia hendak mendirikan solat. Syarat yang kelima ialah menutup aurat. Bagi lelaki, auratnya ialah daripada bawah pusat kepada atas lutut. Itu bagi lelaki. Tetapi bagi perempuan di dalam solat, auratnya ialah
selain daripada dua tapak tangan dan muka. Baik, itu aurat. Baik. Yang keenam, mestilah kita sudah tahu bahawa waktu solat sudah masuk. Masuk waktu maksudnya. Dalam masuk waktu ini penting. Kita tak boleh semayang di luar waktu. Melainkan kita semayang qasar. Iaitu kita mesti kata qasar jamak zuhur pada waktu zuhur. Jadi kita semayang dengan asar, kita jamak dengan asar. Asar disemayangkan dalam waktu zuhur. Sebab itu semayang qasar dengan jamak. Baik. Itu akan dibincangkan kemudian. Yang penting kita tahu kita masuk waktu. Kita semayang, apabila masuk waktu, kita semayang. Dan waktu tu ada batas tertentu. Daripada matahari tegak sampai condong ke mana, sampai waktu asar tu. Itu semua akan dijelaskan kemudian. Dan ataupun telah dijelaskan. Semua faham. Zaman sekarang, kita dengar melalui radio dan juga melalui kita punya handphone. Kita pun ada aplikasi-aplikasi waktu solat. Kita pun tahu waktu solat itu. Baik, tak jadi masalah pada kita menentukan waktu solat pada zaman ini. Kemudian 7, menghadap kiblat. Dan kiblat juga sekarang ini mudah boleh kita guna kompas yang terdapat di dalam gadget, iaitu handphone kita. Jadi mesti menghadap kiblat kalau nak semayang. Yang ke-8, syarat yang ke-8, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat. Kalau kita semayang, kita mesti tahu yang fardu ke yang sunat yang kita nak buat. Dapat maksudnya. Itulah syaratnya. Mesti kita tahu. Kemudian kita beralih kepada rukun solat. Rukun solat yang pertama ialah niat. Baik. Niat ini bukan yang kita lafazkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala ataupun makmuman lillahi ta'ala ataupun kita semayang sendiri usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, iaitu bukan itu adalah lafaz sebelum kita mendirikan sembahyang nak berdiri itu kita pun usolli pada zuhri dan berikutnya. Itu hanya motivasi untuk kita niat di dalam hati. Sebenarnya niat itu terbit dalam hati kita, bukan yang kita lafazkan tu. Jangan silap. Nanti kita dah lafaz tu, kita pun angkat takbir, kita terus sembahyang. Tak ada terbit dalam hati kita ataupun terdetik di dalam hati kita apakah sembahyang yang kita dirikan itu, apakah ia fardu, berapa rakaat, kerana lillahi ta'ala. Baik. Sebab itu kita perlu niat. Dan niat ini apabila sampai masanya nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana niat. Kemudian rukun solat yang kedua ialah takbiratul ihram, iaitu mengangkat takbir. Angkat tangan ke, boleh ke, tak payah angkat tangan ke, boleh ke, apakah dia punya kalimatnya, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram yang pertama tu. Baik. Kemudian kita berdiri atau mengikut kemampuan. Kalau yang boleh berdiri, yang boleh duduk saja, duduk, sembahyang duduk. Dan kemudian yang tak boleh berdiri, tak boleh duduk, boleh berbaring, mengiring. Kemudian kalau tak boleh mengiring kiri atau kanan, telentang, dan gerakkan tangan, isyarat dengan tangan. Kalau dah tak boleh juga, isyarat dengan mata. Itulah pentingnya. Kuatnya perintah kita mendirikan salat walaupun kita tidak boleh bergerak, hanya boleh ingat saja. Masih berakal, boleh ingat, kenal orang, tahu nak baca, tapi tak boleh bersuara. Tinggal mata saja yang boleh bergerak atas bawah kiri kanan gitu. Jadi itu syarat yang terakhir sekali dari sebab bab berdiri. Mendirikan salat. Baik. Kemudian yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Ini saya dah ada 2 surah Al-Fatihah. Sebelum tu, semasa nak memulakan surah lazim, saya ada satu video berkenaan Al-Fatihah. Yang kemudian nak bermula juzuk pertama, membaca Al-Quran, iaitu saya pun telah ajarkan tentang bagaimana membaca Al-Fatihah mengikut hukum tajwid. Dan kita mengerti hukum. Cuma saya belum berikan makna surah Al-Fatihah. InsyaAllah selepas ini apabila kita mendirikan bab keempat ni, membincangkan bab keempat, saya akan tumpukan kepada makna
yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Yang kelima iaitu rokok. Kita rokok iaitu kita menunduk. Nanti apabila kita bincang tentang rokok tu, saya akan tunjukkan bagaimana rokok yang dikehendaki. Dan apabila kita rokok, mesti ada tumak ninah. Berhenti. Iaitu dia tunduk, kemudian berhenti. Sekadar subhanallah. Kemudian kita tidak bangun daripada sujud, daripada rokok, kita bangun pun kita tak boleh terus sujud. Bangun-bangun terus sujud tak boleh. Mesti ada tumak ninah, iaitu berhenti sebentar. Kemudian baru kita sujud. Kemudian itu panggil tadi iktidal dan tumak ninah. Kemudian kita sujud. Sujud ada dua kali, sujud dan tumak ninah juga. Dua-dua sujud itu mesti ada tumak ninah. Kemudian duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud juga kita duduk lama sedikit, iaitu dengan tumak ninah. Biasanya kita ada baca-baca yang sunat-sunat. Baik kita pergi pada rukun dulu. Yang kesembilan, kita duduk tahiyat akhir dan tumak ninah. Kenapa tak ada tahiyat awal? Tahiyat awal itu adalah sunat hukumnya. Yang akhir ni yang nak ditentukan. Kemudian sebelah duduk ni, duduk saja. Belum baca lagi. Baru yang ke-10 baru membaca tahiyat akhir. Kemudian yang ke-11 berselawat ke atas Nabi. Ini termasuk daripada tu. Baik. Baca tahiyat yang mula-mula sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian baru kita berselawat ke atas Nabi. Kemudian yang ke-12 yang terakhir ialah memberi salam yang kanan. Yang ke kanan itu adalah rukun. Yang ke kiri itu adalah sunat. Kena faham maksud itu. Maknanya kita yang salam yang ke kanan adalah rukun, manakala salam yang ke kiri adalah sunat. Baik, itu pun akan kita bincangkan apabila kita membincangkan tentang perbuatan dan bacaan di dalam solat. Termasuk yang rukun, termasuk juga rukun yang sunat, iaitu dibaca dengan tasbih ke, masa rukuk apa bacanya, masa sujud apa bacanya, itu semua sunat. Baik. Selepas itu nanti barulah kita bincang satu persatu. Jadi itulah saja pengenalan tentang bab solat, dan saya mohon semua yang tidak pasti ataupun yang telah mendirikan solat, kita selalu mendirikan solat mengikut masa kita solat semasa kecil. Lepas tu kita tak ada belajar-belajar lagi. Sampai ketua kita bawa juga solat macam tu. Solat yang kita masa kecil-kecil dulu belajar. Masa kita nakal-nakal lagi. Belum berakal lagi kita belajar tu. Belum balik pun kita dah belajar semayang. Jadi terbawa-bawa yang belum balik punya semayang. Kalau betul tak apa. Kalau tak betul, tu masa ni lah kita nak menyemak semula. Apakah amalan solat kita itu bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh hukum syarak, insya-Allah. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.